buat masa ini alhamdulillah kami sudah ada 9 kelas yang sudah graduate sebelum ini. Jadi secara tak langsung anda semua ni yang dah register untuk program ini dah jadi sebahagian besar dari keluarga besar QLME Atatil. Okey, selain daripada QLME yang kelas yang kita akan adakan ini, kami juga ada kelas QLME Mastery di mana buat masa ini kami ada 145 peserta. Program ini adalah program tambahan di mana nanti insya-Allah Ustaz akan berikan maklumat lanjut lah. So far okey Okay, alhamdulillah. Okey. Mengenai kelas ini juga, selain daripada pelajar dari Singapura, kami juga ada kelas, ada pelajar-pelajar yang dari luar negara seperti Malaysia, Johor Bahru, dan alhamdulillah saya percaya dalam kelas ini hari ini malam ni ada seorang kakak yang dari Pulau Pinang. Saya tak pasti whether kakak tu dah masuk, dah ikuti sekarang ke belum, tapi alhamdulillah kakak tu dari Pulau Pinang lah. Okey, memandangkan pelajar-pelajar yang dari luar negara seperti Malaysia, bayaran yuran secara sumbangan ikhlas ataupun pay as you wish, kerana kami faham akan what you call that, pertukaran yang tinggi lah dia punya jumlah dunia duit Jadi sebab tu kita galakkan mereka yang di luar negara jika ingin ikuti kelas ini, yurannya secara sumbangan ikhlas ataupun pay as you wish. Short form has PAWY lah. So setiap kali kalau admin kata PAYW, that means pay as you wish, that is sumbangan ikhlas. Jadi ada sesiapa yang ada kenalan ataupun saudara mara di luar Singapura boleh promote this program lah ya, insyaAllah. Selain daripada Malaysia, kami juga ada students daripada New Zealand, daripada UK, Australia, Qatar dan sebagainya lah. Okay, itu sedikit sebanyak mengenai kelas QLME kami Okay. Okay. Yang ini fungsi WhatsApp group semua saya percaya semuanya dalam WhatsApp group semua yang register ataupun kenalan mereka yang register untuk program ni semua saya dah add dalam WhatsApp group kan? Semua dah ada? Ada tak siapa-siapa yang ketinggalan? Saya belum add. Saya rasa dah ada lah Okey. Fungsi WhatsApp group ini adalah untuk memberikan update terkini tentang perkara-perkara berkaitan dengan pembelajaran lah, seperti nota, rakaman dan tautan Zoom. Okay. Dan apabila dikongsikan nota, rakaman ataupun pautan Zoom, mohon menjaga amanah ini dan tidak dikongsikan dengan orang luar. Jadi kami harap dengan memberikan kerjasama untuk tidak menghantar sebarang dan kami juga mohon kerjasama lah untuk tidak menghantar sebarang mesej yang tidak ada berkaitan dengan pelajaran. Okay. Jika awak ada terjumpa tentang sesuatu yang anda rasa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, harap sharekan dulu pada admin agar admin dapat rujuk pada ustaz apabila kami dapat bila dah dapat green light daripada ustaz, dan insya-Allah boleh dikongsikan di grup lah. Jadi saya ingin nyatakan sekali lagi, WhatsApp grup ini hanya untuk admin kongsikan pelajaran berkaitan pelajaran, perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajaran. Tidak dibenarkan students atau pelajar-pelajar untuk kongsi apa yang mereka rasa bergunalah, melainkan sudahlah melalui admin dan ustaz. So far ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's move on Jadi itu adalah salah satu fungsi WhatsApp group kami lah Jadi sebab kita nak ada banyak sangat orang yang hantar message. Okay.
mengenai yuran pula, seperti saya maklumkan tadi, yuran untuk pelajar yang luar dari Singapura adalah sumbangan ikhlas. Jadi yuran untuk pelajar yang di Singapura iaitu mengikut modul. Setiap modul ada 6 minggu dan bukan secara bulanan. 6 minggu ada dalam 1 bulan setengah lah. Kan? Yuran dia $110, di mana kami mohon kerjasama anda sekali lagi agar dapat menulaskan bayaran yuran sebelum bermulanya minggu ke-6 setiap modul. Jadi insyaAllah bila sudah sesi yang kelima, admin akan hantarkan reminder untuk buat bayaran yuran lah. Jadi mengenai sekiranya anda ada mempunyai kesulitan keuangan ataupun dan tak dapat ada agak keberatan untuk buat bayaran sebab ada kesulitan keuangan, harap dapat maklumkan admin. Jangan berhenti belajar sebab kami lebih pentingkan pelajaran daripada nak collect yuran lah. Jadi jika ada kesulitan, harap dapat maklumkan admin kerana selama ini ramai juga yang pihak admin telah bantulah. Jadi yang penting kesediaan anda untuk terus belajar. Jadi saya harap kalau nak berhenti belajar ke apa tu, jangan because of tak dapat bayar yuran lah. Sebab kami maklum kadang ada yang tak dapat teruskan sebab ada masalah kesihatan, ada masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi itu kami fahamlah. Tapi kalau berkaitan yuran, kami harap boleh maklumkan admin dan insyaAllah kami boleh bantu. Okey. Sepanjang pengajian kami mohon kerjasama semua untuk on video anda kecuali ada keuzuran. Sebab bila awak on video tu adalah salah satu adab lah terhadap guru sebab guru dah berkubar-kubar mengajar kan. Jadi kami harap anda semua dapat on kamera anda dan jika ada keuzuran katakan dalam perjalanan tak sempat nak minta off video, boleh insyaAllah. Just maklumkan admin ataupun pegawai lah. Okay, jadi sekali lagi satu, pastikan di skrin anda itu tertera nama anda yang betul. Kerana kami akan ada pegawai yang setiap minggu yang akan mencatat kehadiran anda. Jadi pegawai kami, saya nak perkenalkan pegawai kami, Puan Rabiah Muhammad Ali. Puan Rabiah ada di sana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabiah Muhammad Ali yang akan mencatat kehadiran anda semua lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila kalau anda ada yang tak on video, yang dan tak maklumkan admin, Puan Rabiah ni lah yang akan cari kenapa awak tak on video. Kesian Ustaz cakap tengah ajar tak ada on video kan? Okay. So far tak ada soalan semuanya clear tentang WhatsApp group, tentang on video. Tak ada apa-apa soalan, saya boleh move on Ustazah, saya tak ada Facebook account lah. My account dah frozen dah banyak kali. Tak tahu kenapa. Tak apa. Tak perlu Facebook account. Itu tak apa, itu cuma sekadar extra classes. Kalau kadang-kadang Ustaz akan adakan live classes, Ustaz akan invite those from other QRMI classes untuk join. Jadi kalau tak ada Facebook, tak ada masalah, insyaAllah. Oh, okay. 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 Mengenai kitab, buku yang so far kelas ni akan gunakan 2 buah buku, iaitu buku yang pertama adalah mind map. Yang ini saya harap nampak tak okey. Saya pasti ada sebahagian, ada a few yang belum dapat sebab yang recent registration ataupun ni. Jadi insyaAllah buku akan dapat selewatnya by next week lah insyaAllah. Jadi buku ni adalah buku utama yang Ustaz akan gunakan. Dan saya percaya buku yang ini, QRMI yang buku yang tebal, saya dah
share di WhatsApp group dalam PDF form. Betul kan? Semua dah dapat ya? Ada yang belum dapat tak buku ni? Dalam PDF form. Belum, saya belum dapat. Dekat grup? Dekat PDF grup form. Boleh saya tahu siapa di sana? Buku ni ke? Buku yang dalam saya hantar PDF format dekat WhatsApp group. Dah dapat Ustazah. Alhamdulillah Alhamdulillah. dah dapat Okay, saya ada download je. Okey, Yang tu Quranic alhamdulillah. Language Made Easy. Yes, betul Okey. saya. Sudah ada. Okey, jadi buku ni adalah buku rujukan. Ustaz akan gunakan exercise dalam Quran ni untuk buat rujukan lah. Jadi the one yang saya hantar adalah dalam PDF format, right? Soft copy kan. Jadi pada mereka yang inginkan buku hard copy, kami ada provide khidmat fotokopi dan penghantaran ke rumah lah. Siapa yang berminat untuk dapatkan hard copy yang ini, boleh maklumkan saya nanti selepas kelas. Harga dia dalam $35, termasuk penghantaran ke rumah. Okay. Next one will be mengenai rakaman kuliah kita. InsyaAllah rakaman video akan dikongsikan melalui WhatsApp group. Seperti yang telah saya katakan tadi, rakaman adalah strictly confidential, tak dibenarkan untuk kongsi pada orang luar. Lagi satu, rakaman video hanya akan dikongsikan selepas semuanya dah bayar yuran. Ataupun mereka yang ada masalah untuk bayaran harap dapat maklumkan admin lah. Jadi admin tahu sepulan tak dapat lunakkan yuran buat masa ni. Jadi dan admin tahu dan admin akan maklumkan pada ustaz. Jadi katakan buat modul yang pertama insya-Allah rakaman akan diberikan sebab semuanya sudah lunakkan yuran. Untuk modul yang kedua, jika admin tak share rakaman di grup, untuk mereka yang dah bayar yuran, boleh minta pada admin personally. Then I will send the rakaman personally pada mereka yang minta. So far boleh faham tak ada apa-apa soalan? Okey, alhamdulillah. Okey. Jika anda ada apa-apa soalan mengenai pelajaran, ini hanya pelajaran saja boleh WhatsApp langsung kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan berikan nombor handphone beliau nanti di kelas Setiap kali bila nak hantar soalan ataupun ada soalan berkaitan pelajaran, harap maklumkan nama anda dan kelas sebelum ajukan soalan pada Ustaz. Kerana Ustaz terima banyak soalan, banyak mesej dari kelas-kelas yang lain. Jadi harap dapat maklumkan nama dan kelas dahulu sebelum ajukan soalan. Setiap kali nak hantar soalan, nyatakan nama dan kelas dahulu ya. Sebelum dari itu, sebelum saya serahkan pada Ustaz, saya ingin menjemput beberapa teman kita yang di QLME sebelum ini, iaitu Ustazah Rosna Andy, untuk berikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi agar anda semua ini bersemangatlah untuk teruskan perjuangan untuk memahami bahasa Arab Al-Quran. Ustazah Rosna Andy, anda di sana? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rosna binti Andy. Saya ni daripada kelas QLME 10, modul 18 lah sekarang ni. Alhamdulillah saya masih mengikuti kelas ini. Waktu itu saya dah teman-teman seperjuangan mengikuti kelas ini pada Januari 2020. Alhamdulillah saya masih bertahan lagi. InsyaAllah kami akan teruskan perjuangan kami ni. Sebenarnya kursus ni kan memang amat digalakkan pada semua untuk mengikutinya kerana dia sangat-sangat bermanfaat. Kalau dulu saya membaca Al-Quran setakat baca je. Baca with tajwid lah tetapi saya tak memahami
ayat-ayatnya, hanya baca saja. Tapi setelah saya mengikuti kursus ni, sedikit sebanyak sekarang ni ada peningkatan, walaupun kata orang tu pelan-pelan kita mencari dan mengkaji. Alhamdulillah saya dapat aplikasikan apa yang saya pelajari, dan at the same time waktu saya mengajar tu dapat juga saya menerangkan pada pelajar-pelajar saya, contoh kalau mereka tertukar huruf ke terbaca salah baris, dari situ saya dapat menegur mereka. Sebenarnya bila kita mengikuti kursus ni, kita tidak boleh macam tak dapat kita nak mengalah. Alah, tak dapat kita nak berhenti. Kita tak boleh macam tu. Kita nak teruskan perjuangan kita. Istiqamah. Yang perlu tu istiqamah. At the same time, Ustaz Zul sangat sabar dengan kita semua ni. Dia mengajar kita cara sistematik. Dan semua Ustaz akan berikan tools-tools yang ada tu, kita akan dapat menggunakannya, dapat mengaplikasikan. Sarana saya dan juga menasihatkan diri saya juga, anda semua kalau boleh istiqamah. Jangan kalau tak dapat nak menyerah kalah, saya nak berhenti, tu tak mau. Cuba kita tingkatkan diri kita. Alhamdulillah kalau awak sering buat ulang kaji pelajaran kita tu, nanti awak dapat mengaplikasikan. Contohnya kita baca Al-Quran, nanti kita dapat membezakan ayat ni mengenai apa. Adakah dia mengenai larangan ataupun perintah, nanti kita dapat bezakan. Dan juga kalau ada latihan-latihan yang kat dekat buku QLME yang hitam tu yang tadi Ustazah Surati terangkan, situ banyak latihan-latihan yang dapat kita buat dan dapat membantu kita. Bila kita cuba buat, kita mengkaji, kita tak nak berhenti tau. Kita akan kaji, selagi tak dapat, selagi tu kita akan cari sehingga dapat menyelesaikannya. Alhamdulillah. So saya harap semoga anda semua QLME 17 dapat kata orang tu istiqamah dan juga dapat menghatamkan kursus ini hingga habis. Semangat mesti ada, insya-Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Rosda. Saya persilakan pula Encik Ismail bin Mat dari QLME 12 untuk berikan kata-kata motivasi. Encik Ismail ada di sana? Saya ada di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Pelajar-pelajar dari QLME 17 Saya sangat gembira dapat bertemu dengan pelajar-pelajar dari QLME 17. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan segala nikmat dan limpah kurnia dapat kita bersama-sama berkumpul di majlis Zoom ini dengan izin Allah. Nama saya Ismail. Saya dari QLME 12 dan telah berada di kelas QLME 12 ni sejak tahun 2020 bulan Oktober. Saya berminat untuk mempelajari bahasa Al-Quran ni dari rangsangan kedua anak perempuan saya, yang mana mereka berdua ni adalah bekas pelajar QLME. Kalau tak silap saya dari QLME 5 atau 6 dan kedua mereka sudah di graduated Jadi itulah yang membuat saya rangsangan, dan sampai hari ini saya cuba mempelajari bahasa Al-Quran daripada ustaz yang saya hormati, iaitu Ustaz Zulkifli Baci. Saya tidak ada apa-apa banyak kata-kata yang saya nak sampaikan, hanya saya nak beri perangsang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di grup ini. Belajarlah bersungguh-sungguh hingga berjaya. Jangan putus asa, belajarlah Al-Quran. Junjunglah Al-Quran, kitab-kitab Allah itu yang maha suci Saya
umur saya sekarang dah menjangkau 75 tahun. Mungkin saya slow learner lah ya, tak dapat belajar fast seperti awak semua, muda, tangkas, cergas ya. Tapi saya ingat kata-kata pepatah Melayu ya, kata saya, di mana ada kemahuan, di situlah ada kemampuan. Jadi janganlah kita putus asa, belajarlah sungguh-sungguh. Kerana saya masih teringat di dalam Al-Quran ada 4 ayat dalam surat Al-Qamar yang menyatakan yang Allah Ta'ala tu memudahkan Quran ini dan tidak menyusahkan sesiapa pun untuk memahaminya. So dari itu, dapatlah kiranya tuan, puan belajarlah bersungguh-sungguh, tekun, usaha dan semoga berjaya. Dan lagi satu, Ustaz selalu pesan saya, bila seorang pelajar tu setiap hari cubalah membuka Al-Quran dan membaca satu ayat setiap hari. Satu ayat saya setiap hari dan cuba memahaminya, tadaburnya dan memahaminya. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan semua pelajar-pelajar di dalam kelas QLME 17 ini akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan mencapai kejayaan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ismail. Okay, lepas ini saya ingin jemput Ukhti Suhaizan. Anda di sana? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar KLMI 17. Nama saya Suhaizan Talib dari KLMI 15. Alhamdulillah saya dan teman-teman dari KLMI 15 telah pun melalui pengajian ini semenjak akhir bulan November tahun lepas. Ya, dan saya mengambil kursus ini kerana saya ingin mengenali dan memahami bahasa Al-Quran. Walaupun saya boleh membaca Al-Quran, tapi saya belum lagi dapat menghayati isi kandung Al-Quran, iaitu kalam Allah. The feeling of being connected when reading the Quran. Dan saya juga tidak ada background dalam bahasa Arab. Jadi mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar juga sama seperti saya. Dan jangan khawatir kerana ia bukanlah satu halangan untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Seperti apa yang Ustaz Zul katakan dalam pengajian, pelajaran Al-Quran ini bukanlah pelajaran akademik. Dan pengajian KLMI ini mendidik kita untuk memahami apa yang Allah bicara, bagaimana Allah bicara, dan apakah kesan hati dalam kita mengambil pesanan-pesanan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan selama 8 bulan ini, saya dan teman-teman dari KLMI 15 telah pun mempelajari tentang ilmu Nahu, iaitu berkenaan dengan baris-baris akhir dan juga fungsi-fungsinya. Begitu juga isim-isim popular. Alhamdulillah, sekarang kami telah pun melangkah untuk mempelajari pula tentang ilmu sorof, iaitu tentang pelbagai pattern perkataan. Apa yang saya suka dalam pengajian KLMI ini ialah dalam mempelajari teorinya. Kadang-kadang ialah bukan mudah ya, sesuatu bahasa mungkin it's not our language kan. Dan apa yang saya suka ialah Ustaz selalu mengambil pendekatan iaitu mengulang. Bila kita ulang dan kita ulang lagi, insyaAllah akan terteraplah dalam minda kita, dalam hati kita juga. Dan Ustaz juga merujuk pada ayat-ayat Quran bagi kita lihat aplikasinya dalam setiap pelajaran baru. Dan untuk saya pula, saya rasa yang macam saya ingin explore, saya ingin tahu bahasa atau ayat-ayat Al-Quran ini dan saya cuba untuk mengaplikasikannya apa yang saya pelajari. Dan apa yang saya raih dalam KLMI ini adalah kecenderungan untuk belajar bahasa Al-Quran sebab saya terpaut dengan struktur ayat yang unik. Dan apabila Ustaz membuat sedikit pencerahan ataupun mentadabur tentang ayat-ayat Al-Quran, itu macam jadi satu motivasi ataupun kadang-kadang menjadi satu muhasabah bagi diri ini. Dan jadi untuk pelajar-pelajar baru KLMI 17,
tahniah saya ucapkan. Kenapa tahniah? Kerana hari ini adalah detik permulaan satu perjalanan untuk mempelajari keindahan kalam Allah dan untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah satu komitmen dan jangan mudah putus asa. Tadi Ustazah yang mengkongsi tadi tu kan kata jangan putus asa. Dan jika tidak faham, it's okay, tak mengapa kerana kefahaman itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz Zul juga ada berpesan yang dalam ayat Al-Quran dalam surah Taha ayat 2 dengan 3 iaitu Al-Quran bukanlah satu bebanan tetapi Al-Quran itu adalah satu peringatan. Dari itu yang penting tugas kita sebagai seorang pelajar ialah untuk belajar dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sabar, istiqamah dan ada kesungguhan hati untuk belajar. Dan untuk diri saya sendiri jugalah yang masih dalam pengajian, insya-Allah akan kita terapkan bersama-sama. Dan last is actually memperbanyakkan berdoa. Berdoa untuk dikurniakan kekuatan dalam mempelajari Al-Quran dan memperolehi kemanisan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran agar kita digolongkan bersama dengan ahli Al-Quran. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua yang telah berkongsikan pengalaman dan motivasi pada teman-teman yang baru ikuti program QME 17 ni. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan mereka yang di sini harap on video anda sebagai tanda hormat terhadap guru dan adab terhadap guru lah. Semoga ilmu yang dipelajari akan agar barakah lah. Jadi saya harap untuk mereka yang tak dapat memang betul-betul tak dapat on, harap maklumkan admin ataupun maklumkan pegawai kami. Jadi ada apa-apa soalan? Sebelum saya serahkan pada Ustaz Zul. Tak ada Okey. Sekiranya tak ada apa-apa soalan lagi mengenai administrasi, saya serahkan kelas ini kepada guru kita Ustaz Zulkifli Bacik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya nak dengar suara semua, boleh unmute tak? Berikan jawapan salam. Jadi saya tu audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Selamat berkenalan. Okey, saya akan mute. Baik, alhamdulillah audio jelas. Pertama sekali saya ingin merafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita semua ini kekuatan, panjang umur, kesihatan, ketaatan dan dahagakan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran dalam melalui program ini insya-Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah marzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratikal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama pada malam ini kita melalui taklimat lah. Anda semua ahlan wa sahlan ucapkan kerana hari ini hari pertama kita bertemu dalam rangka pengajian program Bahasa Al-Quran QLME, Quranic Language Made Easy, kitab Quranic Language Made Easy, dan pengambilan yang ke-17
Saya dapat list kat sini lebih daripada 60 lebih peserta. Lebih daripada 60 lebih peserta yang bersama-sama. Dalam 60 lebih peserta tu ada sekitar 10 peserta yang telah pun graduate, yang telah pun menamatkan pengajian QLMI selama 3 tahun. Ulang balik dan ingin memantapkan lagi, masya-Allah. Ada juga yang beberapa teman-teman yang mungkin atas sebab-sebab tertentu tak dapat melengkapkan pengajian QLMI mereka, tapi ulang balik. Saya ucapkan selamat belajar kembali. InsyaAllah semua yang baru dalam ikuti program ni, kita sama-sama doakan agar Allah SWT meletakkan sifat keikhlasan dan juga kesabaran dalam melalui program ini. Saya kenalkan sikit sebanyak sebagai hari ini hari pertama taklimat. Kita bukan mula nak mengaji dulu kan. Kita nak faham apa tu syarat pengajian, bahan pengajian, bagaimana pengajian tu dijalankan, pendekatan kita, apa poin-poin penting untuk student kan. Baik, Ustaz terangkan program ni adalah program hybrid. Hybrid tu bukanlah secara online keseluruhan. Dia hybrid tu maksudnya ada masa ketika kita akan juga bertemu di kelas secara fizikal di Pusat Al-Quran At-Tartil. Jadi kita akan maklumkan nanti bila masa yang sesuai kita akan bertemu di kelas, kerana Ustaz sendiri percaya pengajian sebelum COVID ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia lebih barakah lagi. Pengajian sebelum COVID, sebelum ada Zoom ni, dia lebih barakah lagi dalam ilmunya. Kerana kalau kita lihat pada sirah Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW menerima ilmu lutut bertemu lutut apabila malaikat Jibril itu, ia ini menyerupai seorang lelaki berbaju putih, hitam rambutnya, bertemu. Jadi itu yang katakan keberkatan ilmu, hatta kalau kita nak ngaji Quran pun kita bertalaki. Jadi apatah lagi apabila kita mengaji ilmu yang cukup istimewa, yang penting di sisi kehidupan kita beragama, memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz mohon doa ada agar apabila disampaikan ni tidak adalah perasaan Allah dah sedap online lah, nak rehat lah. Jangan ada perasaan tu. Hatta kalau kita keluar dari tempat keselesaan kita keluar nak pergi tempat kuliah, mengaji. Di situ daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah sahhalallahu lahu tariqan fi ilal jannah. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, tariq, jalan untuk menuntut ilmu, maka Rasulullah bersabda, sahhalallahu lahu tariqan fi ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Itu satu. Dan pengajian online di COVID kita faham, kita dah biasa dengan Zoom, ada cabaran yang lebih berat lagi. Jadi Ustaz sampaikan ya ini metodologi cara kita belajar ni, khusus kalau kita secara online. Pertama Ustaz tak nampak you all secara semuanya pelajar-pelajar, tak nampak. Kalau kita ada physical pun, physical class, kita akan bagikan 2 grup. Bikin 2 grup, ada jarak selamat dan seterusnya insya-Allah. Jadi untuk online ni Ustaz nak nasihatkan sebelum mulakan taklimat pengajian, Ustaz mohon agar semua setiap hari Rabu malam ini berazam ada kuliah. Kita dah register, kita dah letakkan niat nak belajar, maka Allah dah pandu hati kita untuk ikuti program ni, pengajian ni, kena ada sifat amanah. Sifat amanah nak belajar. Jadi mudah-mudahan kita sungguh-sungguhlah ambil amanah tersebut yang Allah telah dorong kita. Allah dorong kita membuatkan kita nak masuk program ni. Itu satu. Jadi apabila kita nak mula online, khususnya online, ini poin penting yang Ustaz nak kongsikan daripada keberkatan ilmu. Kerana apabila kita duk ngaji ni, Allah memandang kita. Allah SWT memandang kesungguhan kita, keikhlasan kita, hati kita, sungguh-sungguh kita. Jadi, Ustaz nasihatkan sedapat mungkin kalau boleh. Sedapat mungkin kalau boleh, adakan ruangan khas untuk ngaji.
ataupun dengan komputer anda ke iPad anda ke, ruangan khas yang tidak diganggu oleh ahli keluarga anda. Jadi apabila kita duduk satu tempat, ada keluarga yang lain, ada TV di kanan, ada nak panggil cucu kat kanan kiri kita, jadi kita punya tumpuan tu akan terganggu. Mungkin pada saat dan ketika itu saya sedang sampaikan maklumat penting yang terkait dengan pelajaran. Jadi kita terlepas bab tu. Jadi kat situlah Ustaz nak katakan hanya dalam mungkin 1 jam lebih, kurang 2 jam, kita ngaji ni kerana Allah Subhanahu Taala tumpukan ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh belajar, insya-Allah taala. Ya. Kita berikan ruang, kalau hari ini tak kisahlah, tapi insya-Allah kalau minggu depan secara online tempat yang khusus. Okey. Dan begitu juga amat penting juga untuk kita on video kita lah. Kerana Ustaz ada sesi nak lihat anda semua melalui sesi interaksi. Kerana pengajian bahasa Arab Quran ni dia ada belajar bahagian topik ganti nama contoh. Jadi ganti nama tu ada nak gunakan jari, nak gunakan tunjuk siapa dia, kami semua. Itu saya kena lihat pelajar-pelajar punya fizikalnya, apakah mereka buat dengan betul atau tidak. Jadi perlu sangat saya dapat lihat anda lah. Kalau boleh anda on video pun anda hadir. Kalau background saja tapi anda tak hadir pun Ustaz pun tak nampak you all ni hadir ke tidak. Dan pegawai kita akan catat lah. Kalau anda tak on video nanti dia akan minta lah sebab apa ataupun apa. Memang kita bukan anak strict kan, tapi kita beramanah dengan ilmu. Ini bukan batch pertama, ini batch yang ke-17. Maksudnya dah ramai dah ikuti dalam negara, luar negara ramai dah graduate dah, alhamdulillah. Raih manfaat. Jadi insya-Allah Ustaz arahkan kerjasama demikianlah insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So far jelas tak tuan-tuan puan Muslim? Boleh senyum sikit tak? Jangan stres-stres. Okay, saya tak nak stres-stres. Kita kena happy-happy belajar. Jangan risau. Apa-apa nanti tanya, ada exam tak Ustaz? Ada test tak? Itu semua tak tepi dulu. Yang penting kita kena rasa tenang dan ikhlas nak belajar. Kalau tidak ada apa-apa soalan, Ustaz minta tengok apa yang Ustaz sampaikan. Ada yang tengok kanan, ada tengok kini. Sebelum Ustaz panggil nama you all kan. Nama pun kalau boleh nama betul lah dekat anda punya Facebook tu kan. Jangan upload nama Atatil QI. Ada nama tulis Atatil QI. Siapa ni? Itu ada nama Oppo. Oppo harap berikan perhatian. Tak sesuai pula Ustaz panggil Oppo kan. Kita nama betul lah insya-Allah. Okey. Baik. Jangan malu dan segan dengan saya. Anggap saya sebagai sahabat. Nanti saya akan maklumkan macam mana program ini kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita mulakan taklimat tuan-tuan puan-puan sekalian. Taklimat QLME intake 17. Anda adalah intake yang ke-17 melalui pengajian kitab Korean Language Made Easy dan Peta Minda. Jadi tahniahlah kerana anda dah termasuk sebagai alumni kami, insya-Allah. Jadi Ustaz nak benar-benar ucapkan tahniah kepada anda kerana anda telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui pengajian bahasa Al-Quran, nak memahami Al-Quran, nak memahami pesan-pesan Al-Quran dan sebagai renungan pada diri sendiri. Mudah-mudahan hati kita terpandu dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak mulakan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Muawiyah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faham tentang agamanya. Walaupun kita bukan ahli ulama, tetapi fahami sekurang-kurang ada bahagian-bahagian yang kita faham, termasuklah Al-Quran itu. Walaupun kita ni bukan nak faham untuk jadi seorang ustaz-ustazah, tetapi kurang-kurang pesan-pesan Quran itu ataupun peringatan-peringatan Al-Quran itu terpahat dalam hati kita yang membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Ilmu kita ada. Kalau kita memahami Al-Quran,
Masya Allah tabarakallah, dia akan memandu. Yang ni boleh buat, yang ini Allah larang. Kurang-kurang ada pesan-pesan Quran. Tentang agama kita, kita ambil berat. Ini yang dikatakan barang siapa Allah kendaki kebaikan pada dirinya, Allah sudah pasti menyayangi anda. Kerana anda semua nak masuk program ilmiah. Tak kisahlah program ni ke, program lain ke, masjid lain ke, ustazah lain ke, tak kisah. Yang penting ilmu agama. Kita nak faham agama. Masya Allah tabarakallah, tahniah kepada semua. Allah telah memilih anda. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Baik. Syarat pengajian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh catatkanlah. Kalau nak catatkan tu lebih bagus lagi kerana kita sekarang dah sebagai pelajar. Syarat pengajiannya, pertama, hadir kelas secara online, hybrid. Kalau boleh kita pastikan kita bertemu ni hanya seminggu sekali saja. Jadi seminggu sekali ni, kalau kita hitung tuan-tuan puan sekalian nak belajar agama, khususnya belajar bahasa Quran ni, seminggu sekali, kurang-kurangnya kita kena faham. Dalam satu hari tu ada 24 jam. Jadi dalam 24 jam tu kali 7 hari. Kali 7 lah, seminggu kan 7 hari. Bermaksudnya kita ada sekitar 168 jam. Kita ada 168 jam di dalam seminggu. Allah amanahkan kita ada 168 jam dalam seminggu. Kita daftar untuk kursus ni kurang 1 jam, 2 jam. Kita ngaji ni kurang 2 jam tuan-tuan sekalian. Hari Rabu malam. Bermaksudnya kita tolaklah hanya 2 jam saja, 168 jam tolak 2 jam ada 166 jam. Yang tu kita buat apa? Kita bekerja, kita tidur, kita berinteraksi dengan keluarga, kita macam-macam. Tapi ngaji cuma 2 jam saja dalam seminggu. Yang 2 jam lah kita peruntukkan untuk Allah SWT, untuk kita faham agama kita, untuk kita mengambil pesan Quran. 2 jam dalam seminggu, maka usahakan untuk hadir. Kalau kita tak hadir tu, kita ada rakaman. Jadi rakaman ni kalau kita dah ada rakaman, kita pastikan kita ulang dan lihat rakaman tu secara menyeluruh. Itu harapan saya lah. Pasal nanti kawan-kawan dah agak faham, kita tak faham kan. Jadi kalau tak dapat sekali tengok, tak apa, dalam hari-hari tu kita bagi-bagikan lah. Sikit 15 minit sikit, 10 minit sikit, catatkan sekali. Tapi itu amanah kita lah. Jadi Ustaz amat anjurkan yang terbaik ialah hadir secara online, hybrid. Kedua, sekali lagi Ustaz nasihatkan kepada anda, usahakan on video anda. Ini harapan saya lah. Tak best pula kalau guru off video kan. Semua off video. Cahaya ilmu tu tak hidup sebenarnya. Cahaya ilmu, apatah lagi Al-Quran. Allahu Akbar. Namun kalau anda sakit atau anda bertugas, anda ada keuzuran, no problem. Just maklumkan pada admin, saya tak dapat on video kerana saya tak sihat. Ataupun saya dah perjalanan pulang kerja. Ataupun saya di mana-mana tempat, no problem. Nanti kita tahulah. Tapi ada kemampuan, kita sedang belajar ni, tunjukkan Allah SWT kita sungguh-sungguh. Dan ini harapan pihak kami dan harapan guru yang mengajar. InsyaAllah. Kemudian, beramanah ikuti rakaman secara menyeluruh jika tidak hadir kelas. Ini syarat pengajian lah. Agar mudah-mudahan ada keberkesanannya. Kita dah jadi student, Allah dah pilih kita. Maka kita beramanah untuk ikuti rakaman secara menyeluruh jika tak mampu hadir kelas. Masya Allah. So far, semua clear? Tuan-tuan puan sekalian? Jelas tak? Ya. Okey, alhamdulillah. Masya Allah. Bagus, bagus. Okey, good. Okey, tempoh pengajian. Berapa lama tempoh pengajian kita? Tempoh pengajian kita, Ustaz nak terangkan sikit Biar Ustaz terangkan sikit. Anda QLME 17. Jadi kalau QLME 17 tu bermula QLME 14, 15, 16 dan 17 ada pendekatan baru. Kalau QLME 1 sampai QLME 13, dia akan gunakan kitab Quranic Language Made Easy lah. Yang hitam tu
maka dia akan go page by page. Tapi untuk anda daripada 14, 15, 16 dan masuk 17, anda akan gunakan mind map ni. So rujukan anda main is mind map. Mind map tu semua dah dikompilasikan dengan ilmu nahunya, sarafnya, balaghah secara dasarnya, kosakatanya, 100 kosakata yang berulang dalam Quran, mind map ni, dan kemudian ikut sistem saya. Dan apabila nanti saya katakan, okey, dalam topik ikut mind map ni ada pelatihan. So pelatihan tu akan digunakan kitab QLMI. Yang hitam tu lah, buku Quranic Language Music, untuk kita buat pelatihan dekat dalam kitab tu. Kita kena highlight lah, tandakan. Itu kita, Ustaz Ahmad nasihatkan, dapatkan kitab Quranic Language Made Easy. Itu sebagai anda korang-korang dapat catat di dalam kitab tersebut. Kalau anda tak dapatkan hard copy, nanti nak kena fotokopi agak sukar lah. Walaupun boleh, tapi sukar nak compile lagi, nak tengok dia pecah-pecah. Dia ada 300 muka surat. Buku kitab Quranic Language Made Easy tu. Okey, faham semua insyaAllah? Kalau faham, kasih thumbs up. Okey, good. Okey, jadi itu kita terangkan. Maka tempoh pengajian untuk 14, 15, 16, 17 akan lebih singkat lagi. Berbeza dengan ini pengambilan yang awal, KLB 1 sampailah 13. Mereka melalui tempoh yang lebih panjang lagi. Jadi kita dah kemas kini dengan versi terbaru. So bagi mereka, anda-anda yang telah graduate, Masya Allah, anda dah graduate tapi anda nak belajar lagi, lebih daripada 10 peserta, join lagi. Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan, tahniah, anda akan lalui versi baru, terbaru. Kita akan fokuskan mind map nanti. So mind map is a compulsory lah, kitab kita akan gunakan. Okey, jadi tempoh pengajian pula gunakan versi baru berapa lama? Jadi Ustaz anggarkan seminggu sekali bersama guru, latihan interaksi peribadi seharian, tempoh akhir kuliah minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Wah, ini pun kira lama juga. Jadi kalau kawan-kawan biasanya yang lain akan habis sekitar 3 tahun lebih, ada 3 tahun, ini cuma dapat dikurangkan lagi. Cuma kita faham, walaupun 2 tahun, kita belajar seminggu sekali. Tapi jangan lupa tuan-tuan perempuan sekalian, ada latihan interaksi peribadi seharian. Ini very important. Latihan interaksi ini berinteraksi dengan Al-Quran seharian. Macam mana kita lalui, nanti kita cerita dalam kelas nanti. Macam mana kita nak buat interaksi dengan Al-Quran, macam mana kita nak aplikasikan pelajaran dalam Al-Quran, nanti kita akan cerita. Okay? So, tapi tempoh akhir kuliah, insya-Allah sekitar minimal 2 tahun atau sedikit lebih. Kerana kita ada cuti lah, Ramadan cuti, Syawal cuti, bulan Ramadan ni cuti lagi kan. Dia makan masa lebih kurang ni. So tidak semua yang akan mengkhatamkan. Kalau Ustaz katakan secara jujur anda sekarang 60 orang. Tak semua akan khatamkan. Tapi Ustaz doakan lah semua khatamkan. Atau khatam lebih awal. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua semangat. Tapi apabila kita lalui, Allah akan berikan sifat kemanisan kepada sebahagian sahaja. Tapi untuk ni mudah-mudahan ramailah semua akan khatam kan. Itu fitrahnya daripada pengalaman kami. Dia akan masuk modul 1, 2, 3, nanti ada yang mungkin tak dapat teruskan atas sebab-sebab tertentu dan kami memahami. Mungkin atas sebab penyakit ke tak dapat teruskan, atau sebab dia sibuk sangat dengan kerja, ada kena tukar kerja ke, ataupun yang lain-lain sebab. Ada yang dah sampai sana, dah nak habis dah, modul terakhir dah nak, tadi 2 modul dah, dia pun tak dapat teruskan. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. So tugas kita banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan memikirkan kenapa saya nak belajar, itu penting. Jadi insya-Allah kita doakan anda semua akan mengkhatamkan bersama-sama saya. Amin, kuat sikit ramai-ramai. Amin. Amin. Masya-Allah, masya-Allah, semangat. Allahumma amin. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Nasihat Imam Asy-Syafi'i, kalau kita katakan kuliah minimal 2 tahun, ni macam panjang lama lah Ustaz. Kita ambil pesan-pesan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala.
Nasihat Imam Syafi'i, dia katakan apa? Saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Pertama, kecerdasan. Minat tu. 2, semangat betul-betul. Semangat nak belajar. 3, sungguh-sungguh nak belajar, nak dapat ilmu. 4, berkecukupan daripada sudut kesihatan keuangan. 5, hendaklah bersahabat belajar dengan sang guru. Jadi guru ni jadi sahabat. Dia tak boleh malu-malu segan-segan, kena bertanya. Dan ke-6 ni adalah, kata Imam Syafi'i, memerlukan waktu yang lama. Jadi sebenarnya nak menuntut ilmu, dia tak boleh crash course. Dia tak boleh intensif, tak boleh. Kalau betul-betul, kalau ilmu lebih-lebih dengan Al-Quran, dia perlu masa yang lama. Jadi rangka 2 tahun ni dah terlalu sedikit dah. Sebab tu kita katakan minimal 2 tahun. InsyaAllah. Okey. So, kena bersedia. Kita doalah semoga anda semua istiqamah dan disiplin. Begitu juga, kita ambil pesan daripada Al-Quran sendiri. Pesan dalam Al-Quran, tuan-tuan ustaz, sekarang sedang ada program tadabbur surah Al-Kahfi ya. Untuk pelajar-pelajar KLMI biasa dia ada extra program. Tadabbur surah Al-Muluk ke, surah Al-Kahfi ke. Jadi kita aplikasikan apa yang kita belajar dalam program bahasa Quran. Dalam program surah Al-Kahfi ni, pelajar-pelajar kita esok malam kita ada program surah Al-Kahfi. Kita dah nak masuk, ini kisah ketiga. Kisah utama yang ketiga tu terkait dengan kisah Nabi Allah Musa dan Khidir, Nabi Khidir. So Nabi Allah Musa dan Khidir tu apa kisahnya? Kisah terkait dengan ilmu. Jadi panjanglah ceritanya kan. Maka Allah Subhanahu Taala memerintahkan Nabi Allah Musa, mengilhamkannya untuk cari seorang hamba Allah yang mana ni berada di 2 lautan. Namanya Nabi Khidir, yang diberikan ilmu yang lebih daripada Nabi Allah Musa. Pergilah cari. Maka Nabi Musa pun nak cari siapa dia. Maksud dalam rangka tu, kisah permulaan Nabi Allah Musa AS nak mencari Khidir, bukanlah ayat tu bermula maka Musa bergeraklah bersama temannya melalui jalan, ataupun kau khabarkanlah Muhammad kisah tentang Musa dan Khidir, hamba Allah, hambaku kata Allah dalam Quran. Tak, dia tak gitu. Ayat pertama, walaupun ayat kisah Nabi Allah Musa dan Khidir itu agak panjang, tapi ayat yang paling pertama, permulaan, kita tengok apakah yang Allah bicara nak mulakan kisah tentang Nabi Musa dan Khidir adalah dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Qala ta'ala bil kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Allah reflektkan, Allah mulakan kisah ni dengan ingatlah peristiwa. Katakanlah ketika Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan 2 lautan itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Tujuannya apa? Tujuannya nak jumpa guru. Nak jumpa Nabi Khidir. Jadi dalam ayat ni Allah mengkhabarkan kesungguhan Nabi Allah Musa AS, yang ini nak mencari ilmu, nak mencari guru, walaupun kena berjalan berterusan bertahun-tahun. Maka ayat pertama ni memberikan satu perkhabaran, seseorang yang nak mencari ilmu tu sungguh-sungguh hendaklah rela berkorban, bukan masa yang singkat. Dia kena all the way out, dia kena bersabar, dia kena ready untuk cari guru dan menuntut ilmu, memerlukan masa yang panjang, sebagaimana nasihatnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Apakah anda semua bersedia? Wallahu a'lam bisawab. Saya doa saja. Ustaz, bila nak habis ni taklimat, Allah baru taklimat dah tengok jam. Bukan orang sini, orang tempat lain InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey. Tak apa, kita banyak Al-Quran, banyak pelajar-pelajar kita akan banyak ambil Al-Quran dan simpan dalam hati. So ini surah Al-Kahfi ayat 60, mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apakah bahan pengajian pula? Bahan pengajian kita ni mestilah ada material kan? Jadi kita ambillah catatan sikit
semangat sikit, bukan kita tengok video lepas tu kita tak fokus. Bahan pengajian kita akan gunakan pertama sekali adalah buklet Pertemindah. Ustaz dapat maklum ada yang belum dapat lagi kerana baru register. Jadi insya-Allah on the way lah, delivery akan hantar. So buklet Pertemindah Mind Map ni masya-Allah telah dikemaskinikan dan berwarna, dan setiap muka surat tu adalah agak quality lah, dia tak mudah koyak. Dia tak mudah dia punya ink dia tak mudah rosak kalau terkena air, dan dia tak mudah koyak. Dia punya quality. Jadi untuk selalu kita gunakan buklet ni. Buklet Pertemindah Mind Map tu yang pertama. Yang kedua, kita ada kitab QLMI praktikal. Jadi kita ada kitab buku QLMI untuk praktikal, kerana kitab QLMI ni dia banyak, aku Ustaz tunjukkan kitab QLMI ni tuan-tuan sekalian, dia banyak ayat-ayat Quran. Ini kitab yang kita dah berikan ataupun jadi kalau kita perhatikan kitab-kitab QLMI ni banyak dia punya contoh-contoh ayat Quran. Jadi kita akan gunakan ni. Ni semua walaupun dalam bahasa Inggeris kita boleh terjemahkan bahasa Melayu lah. Jadi kita akan all practice kat sini ni. Ni contoh-contoh dalam kitab ni. Ada sekitar 300 muka surat ni. Daripada awal kita akan ikut mind map dan kita akan lalui ni bersama teman-teman yang lain. Okey. Masya-Allah. So Ustaz nasihatkan dapatkan kitab tu secara hard copy lah. Malam ni juga maklumkan admin, nanti senang je. Walaupun kos dah naik tapi kita tak naikkan kos. Termasuk delivery sekali. Cuma $35 saja investment tu. So maklumkan admin segera jangan last minute lah. Okey. Itu bahan pengajian yang kedua tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan kalau nak belajar ni ada bahan pengajian, jangan kita dengar-dengar saja pasal kita menuntut ilmu. Baik. Ketiga, kita kena ada Al-Quran perkata dan terjemahan. Kalau ini boleh gunakan aplikasi-aplikasi secara online ke, ataupun kita boleh beli kitab kita ke, kitab Al-Quran yang di kedai ke, perkata, dan ada terjemahan. Dan terjemahan ni adalah gunakan Syekh Abdullah Basmi. Yakni Syekh Abdullah Basmi terjemahannya. Baik, Ustaz tanya Puan Liza ada pertanyaan ke? Ada raise your hand ni? Puan Liza? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yeah, just now was showing us the book kan yang tadi tu, the ME punya buku. Boleh tunjukkan the front page tak? I might have the book. Okay, itu let me show again. This book is actually yang in black color cover. This book. Yeah, can I? Yeah, this one is it? Yeah, Okay, let me Sister just- Hafizah Ifat Hassan. Okay. Okay, if you Alright, have thank that, you then Ustazah. good. Thank you Okay. Ustaz. No problem. So, siapa yang ada soalan, no harm, you just prompt me lah. Ustaz, saya ada soalan. Saya nak tanya sikit. So, jangan macam takut-takut okay. Tak payah raise your hand bagai icon, tak payah. Just cakap, Assalamualaikum Ustaz, unmute yourself, then tanya saya. Baik. I continue, saya teruskan. Next one. Al-Quran perkata ni, nanti Ustaz akan kasihkan perkata ni yang telah dibenarkan oleh salah seorang sahabat saya, Ustaz Nasaruddin Hasim. Ustaz Nasaruddin Hasim ni sahabat saya di Kuala Lumpur, dia kaedah Al-Furqan, dan dia ada kasih link ni untuk secara soft copy. So nanti this is dia punya kitab yang Ustaz tunjukkan in soft copy, kamus harfiah dia. Ni kita punya bahan yang seterusnya, it will be given to you, you just follow dia punya internet link dia and you can download this. So ni word by word dan ada terjemahan lah. So ada merah-merah kali ni, nanti kita akan belajar apa berpesan merah-merah ni lah. Okay, this is actually in PDF form. So nanti insyaAllah kita akan maklumkan how to get this link, but not today lah, pasal kita just tunjukkan apa bahan pengajian. So tu yang di antara bahan pengajian yang ketiga.
Next one, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bahan pengajian yang kita akan lalui seterusnya? Yang ini catatan peribadi. So awak kena ada your own notebook lah. When you do have your notebook, you kena tulis hari ini berapa belajar, tarikh berapa. Kemudian modul berapa, minggu berapa. Katakan hari modul 1, week 1. So apa yang awak cover, tulis summary. Mesti ada catatan nota peribadi. Lagi satu, sebaiknya kalau dapat yang ini catatan kosakata Al-Quran yang anda telah pun menghafal ataupun catatan kosakata Al-Quran yang baru yang kerap berulang anda nak catatkan. Itu perlu ada effort sikit. InsyaAllah. Missing. Keep open. Okay. So nombor seterusnya aplikasi handphone. So saya akan kongsikan apakah apps yang penting yang boleh didapati secara percuma dalam pengajian kita, kerana kita dah digital punya era sekarang ni. Kita akan banyak aplikasi-aplikasi yang masya-Allah boleh digunakan, dan kemudian laman web yang tertentu Ustaz akan kongsikan. So laman web yang tertentu tu antaranya nanti Ustaz akan kongsikan yang terkait dengan pelajaran kita. Antaranya ya Quranic Corpus kat sini. Nanti kita akan belajarlah. Quranic Corpus ni macam-macam kita boleh gunakan dia, tapi sekarang kita belum tahu lagi. Nanti macam mana kita nak pilih dependence graph dia, i'rab dia ataupun apa semua. Nanti sabar dulu. Macam mana kita nak go to Quran Dictionary. Kan, ni Quran Dictionary kan. So kita akan gunakan laman tertentu termasuk Nobel Quran. Saya rasa admin dah kasih dah. Kita gunakan Nobel Quran ni, kita boleh gunakan kat mana untuk rujuk terjemahan dan tafsir. Tafsir ni kita ada tafsir, pilihlah mana-mana ayat nanti kita gunakan untuk rujuk. Tafsir tertentu ni semua dah ada ringkasan tafsir dalam bahasa Melayu dah. Alhamdulillah. Jadi ini semua link bukan nak catatkan malam ni. Nanti dalam kita mengaji, kita akan pelan-pelan gunakan insya-Allah. So far you clear, all of you? All of you clear so far? Yes. Yes. Alhamdulillah. Am I going too fast or okay? Okay. Boleh Okey, kalau laju sangat maklumkan saya. Tapi ni boleh nanti dengar rakaman balik untuk catatan-catatan anda lah insya-Allah. Nak dengar balik ataupun is good you can review back the recording nanti insya-Allah. Bismillah, kita teruskan. Jadi ini bahan pengajian. Okey. Dan rujukan tafsir pun kena adalah. Ustaz akan kenapa kita perlu rujukan tafsir, nanti Ustaz akan terangkan why. Okey, ciri pelajar yang berjaya. Ustaz kongsikan ciri pelajar yang berjaya kerana anda adalah QLME batch ke-17. Jadi saya dah lihat pelajar-pelajar yang telah berjaya. Mereka menyambung pengajian diploma bahasa Arab, ada di Mesir, ada di lokal pun ada. Dan ada ciri-ciri pelajar yang berjaya ini Ustaz dah nampakkan bagaimana mereka benar-benar terkesan daripada pelajaran dan menghayati Al-Quran dan mentadabburkannya. So sini point untuk kita sama-sama reflect bagaimana mudah-mudahan insya-Allah, saya doakan juga kita pun sama-sama menjadi pelajar yang menuntut ilmu yang mendapat keberhasilan dan kejayaan. Pertama sekali, very important your intention. Hati yang ikhlas. Tak cukup kalau tidak kita tunjukkan pada Allah bersungguh-sungguh belajar. So kalau kita fikirkan pengajian walaupun seminggu sekali, tetapi hakikatnya dia adalah setiap hari. Walaupun sekarang kita kata saya belajar seminggu sekali, tapi pada hakikatnya setiap hari kerana interaksi kita dengan Al-Quran itu every day. Sungguh-sungguh insya-Allah. Kemudian kita kena memahami tujuan dan istiqamah, disiplin. Kita kena memahami tujuan, apa sebab saya nak belajar bahasa Quran ni. It's not just nak faham bahasa Quran, that's it. Kerana orang orientalis pun dah faham Quran. Tapi dia gunakan tu untuk counter back kelemahan-kelemahan yang pada Al-Quran. Dia nak cari kelemahan Quran. Orang lain pun nak faham bahasa Quran. Tapi kenapa?
dan kemudian ada sifat istiqamah. I hope you can write this down, pelajar-pelajar sekalian. Mudah-mudahan dapat catatan dalam nota anda hari ini, tarikh berapa kita mula pengajian taklimat, minggu berapa, week berapa, week 1, kita catatkan nasihat-nasihat ni, insya-Allah, dan mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian minat yang tinggi dan bersabar. Jadi anda semua perlu ada minat yang tinggi. Kadang-kadang minat kita ni luntur kan. Maka kat sini kenapa dia luntur? Kita kena banyaklah berdoa pada Allah SWT dan sentiasa bersabar dengan apa yang kita lalui. InsyaAllah. Dah catatkan belum? Okay, good. Next one. Ketika pengajian, very important. So this one is very important for you to write down as a student. Ustaz kata letakkan exclamation mark ni. Ketika pengajian, apakah perkara penting ketika kita mengaji? Okay. Number 1, tidak wajib fahami pelajaran. So, very simple. Tak payah risau faham tak faham. Tidak wajib fahami pelajaran. So, happy dah semua Because you tak ada naik kelas. Kalau nak naik kelas, nak kena exam kan? Ni tak ada exam pun. 2, jangan memaksa diri untuk faham. Kalau kita diperkenalkan dengan satu tajuk, topik, kita pun rasa alamak susahlah, nak faham susahlah kerana kita memaksa diri untuk faham. Jadi menjadi tekanan, lalu kita berhenti. Okay, so far you clear? Next one. Tuan-tuan tolong berikan perhatian, ada yang belajar, ada yang pegang handphone, ada yang belajar, ada yang tengok kanan kiri. Itu yang Ustaz katakan cabaran untuk ilmu tu, kita berikan tumpuan kerana Allah memperhatikan kita ya. Yang ketiga, kefahaman itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena ingat. Jadi kalau kita tak faham, tak usah risau. Kalau kita nak faham, jangan paksa faham. Kerana kefahaman itu adalah urusan Allah. Allah yang berikan kefahaman. Semua jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Yang penting ini. Tugas anda ikhlas dan istiqamah, ikuti kelas secara mingguan. Faham tak faham tu urusan lain. Faham tak faham urusan lain. Yang penting ikhlas istiqamah. Ikhlas istiqamah. Disiplin. Ikut je kelas secara mingguan insya-Allah. Nanti Allah akan buka pintu kefahaman. 6. Dan yang terakhir, ingat. Ini catatkan tuan-tuan. Yang kita pelajari ini adalah kalam Allah. Al-Quran itu bukan bebanan, tetapi peringatan dan panduan. Okay? Ingat, Al-Quran itu bukan satu bebanan untuk kita nak paksa faham, nak hafal. Jangan. Kerana kita nak ambil pesan-pesan Quran, peringatannya sebagai panduan kehidupan kita. Barulah Allah permudahkan ini pengajian kita insya-Allah taala. So far jelas tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semua jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. So tenang tak sekarang? Tenang. Saya kata minggu depan ujian. Aduh. Belum apa-apa dah ujian. Tak adalah, tak ada ujian, tak ada apa. Yang penting tu kita niat ikhlas. Baik, terus. Kita catatkan, ambil pesan Al-Quran, satu yang tadi kita ingat dulu, surah Taha ayat 2 dan 3. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, ini Allah nyatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dan umatmu sebagai engkau menanggung kesusahan, sebagai untuk membebankan. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk membebankan kamu, kecuali illa tazkiratan liman yakhsha, untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah. Jadi ini kena jelas tuan-tuan puan-puan, sebagai student Al-Quran yang kita belajar ni, jangan risau tentang topik,
Jangan risau tentang banyak sangat istilah-istilah ke apa. Jangan. Yang penting niat kita apa? Nak ambil pesan-pesan Quran. Nanti banyak pesan-pesan Quran kita akan lalui, mudah-mudahan dicatatkan. So, tolong catatkan ayat ni, tuan-tuan, jadikan kekuatan. Tolong catatkan. Tolong catatkan. Tolong catatkan. 3 kali Ustaz ulang. Maksudnya ada penegasan. Jadi kita ingat surah Taha ayat 2 dengan 3 sebagai kekuatan as a student. Mudah-mudahan Puan Nur Hayati bersama-sama kita. Puan Nur Hayati insya-Allah, Ustaz tak nampak lah Puan Nur Hayati ni. InsyaAllah. Jelas tuan-tuan Puan Muslan? InsyaAllah. Nur Hayati. InsyaAllah. Surah apa? Surah Taha. Surah Taha ayat Surah Taha ayat 2 dan 3. Okey, dia surah ke-20. Surah ke-20. Ustaz panggil saya ke? Tak ada, Nur Ustaz Hayati tanya-tanya Yusof. je. Nampak masjid je. Okey, salah, tak apa. bukan saya tu. Okey, tak apa. No problem. Okey. Baik, saya suka tengok anak-anak murid, pelajar-pelajar sama-samalah. Baik, boleh tak key in sikit kenapa Al-Quran diturunkan? Ni soalan yang Ustaz nak berikan penerangan sikit. Boleh tak chat dekat Okey. Tolong chat dekat kolom chat tu, Ustaz nak minta anda punya jawapan sikit, ada interaksi sikit. Boleh tak berikan saya kenapa Al-Quran itu diturunkan? Saya berikan sikit masa lah dalam berapa saat ni. Okey. Tengok dulu. Apa jawapan pelajar anda semua? Okey. Masya Allah. Okey, very good. Masya Allah. Okey, very good. Bermaksud daripada jawapan anda, tak ada seorang pun tulis Quran itu untuk dibaca dan dikhatam. Semua hebatlah. Peringatan dan panduan untuk bimbingan kita, untuk petunjuk. Tak ada satu pun untuk baca dan khatam. Subhanallah. Jadi, tujuan kita baca juga. Khatam juga. Di sebalik bacaan itu, di sebalik khataman itu, kita nak fahamlah. Kita nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua setuju. Maka kat sini kita bukan nak belajar terjemahan. Terjemahan orang umum lah. Kita sekarang umum lagi, kita nak lihat keindahan bahasa Quran. Itu kita punya matlamat. Apabila kita faham keindahan bahasa Quran, baru kita rasa betapa hebatnya apa yang nak sampaikan pada kita. Sebagai petunjuk dan panduan dan peringatan. Masya Allah. Semua tulis betul panduan, peringatan, bimbingan. Hebat lah. Masya Allah, Masya Allah. So kena ingat tu. You always ditulis. Kalau Quran diturunkan, bukan nak faham bahasa Quran. Kalaupun tuan-tuan, puan-puan dah faham bahasa Quran ke, dah boleh baca, tapi tak jadikan peringatan dan panduan pun satu juga masalah. Betul tak tuan-tuan, puan-puan? Betul tak? Ni kita contoh-contoh. Contoh Anda keluar rumah, anda sedang berhadapan dengan situasi dengan orang yang nak marah anda. Lepas tu dia nak marah anda, dia nak lawan anda lawan balik. Itu ikut emosi anda. Anda tak ikut apa yang Allah pesankan dalam berhadapan dengan orang-orang yang tinggi suara, contoh. Kan? Anda diberikan amanah, bertugas. Kemudiannya anda tahu kerja ni pukul 5 baru boleh keluar office. Tapi lagi 5 minit tu anda dah keluar dulu. Anda rasa tak boleh. Pasal apa? Masih lagi amanah. Allah kata jaga amanah. Dalam ayat apa, surah apa? Anda rasa anda tak tahan. Tak boleh. Walaupun 5 minit kawan nak keluar tak apa. Orang bangsa lain ke apa tak kisahlah. Kawan kita tak kisah. Tapi kita nak jaga amanah. Ini amanah saya. Biar halal saya punya tugas. Itu Quran dah masuk dalam hati. Berpegang. Faham tidak? Kita berhadapan dengan kematian ahli keluarga kita yang kita tersayang. Itu fitrahnya. Tapi kita nak salahkan doktor, nak salahkan ni. Tapi Allah dah tetapkan ajal maut seseorang itu telah dalam ketetapan. Dalam Quran disebutkan. Maka Al-Quran mendatangkan ketenangan untuk terima. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah itu kecuali Allah telah tetapkan.
Barang siapa yang reda dengan ketentuan Allah, beriman padanya, Allah akan tenangkan hatinya. Quran masuk, bukan sekadar masuk kanan keluar kiri. Lagi bagaimana Allah gunakan ma asaba, apa tu ma, bukan la. Ini perbincangan bahasalah untuk pelajar-pelajar kita, mereka dapat rasakan kemanisannya. So tahniah. So alhamdulillah, maka pendekatan pengajian kita pula, kita nak faham apakah pendekatan pengajian. Pertama, apa yang Allah bicarakan. So pendekatan pengajian kita nak faham Quran, apa yang Allah bicarakan. Dua, bagaimana Allah bicara. Bagaimana Allah bicara. Dan yang ketiga, apa kesan hati anda selepas mengetahui bicara Allah Subhanahu Wa Taala. So tolong catatkan ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Muhammad Aizat pun catatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain pun catatkan. Jangan tunjuk pada saya lah, tunjuk pada Allah SWT. Tak guna tunjuk saya. Ustaz, saya tulis tahun ni. Tak payah. Pasal Allah memerhatikan kita, Allah dah pilih kita masuk program ni. Masya Allah. Baik, Ustaz terangkan. Apa yang Allah bicarakan kat sini adalah kita boleh faham secara dasar melalui terjemahan. Kalau kita baca terjemahan, oh Allah nak ceritakan tentang ni. Tetapi nombor dua ni adalah daripada ilmu bahasa Quran. Bagaimana Allah bicara, di situlah ada keindahannya. Anda akan belajar satu hari nanti perbezaan terjemahan dengan kalam Allah itu sendiri. Okay. Then only you feel, at times awak akan cakap, how can terjemahan like this? Banyak kawan-kawan kita kata, how can terjemahan macam ni? Tak berapa patutlah nak terjemah macam gini. Memang Al-Quran tidak mampu diterjemahkan. Okay. Kemudian apabila kita dah tahu bagaimana Allah bicara dengan keindahannya, dengan Masya Allah, then what's reflection tentang diri anda yang dah faham? Sudah pasti kalau orang yang ada kesan hati selepas mengetahui bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti akan membuatkan anda tambah dekat dengan Allah dan Rasul. Membimbing diri anda, mendidik hati anda untuk patuh akan segala perintahnya semampu yang boleh. Andai pun kita buat kesilapan, anda pun kita tersilap, kita rasa malu pada Allah, kita beristighfar segera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu pendekatan pengajian. So, puan jelas tuan-tuan puan sekalian? Ulang balik apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang Allah bicarakan. Ya, kedua, bagaimana Allah bicara, iaitu ilmu bahasa Al-Quran. Apa kesan hati anda selepas mengetahui bicara Allah. Anda takut menjadi lebih baik dari lepas. Nombor 2 ni adalah bagaimana kita nak faham ni melalui program bahasa Al-Quran yang sedang anda lalui ni. Dan only awak dapat bezakan yang nombor 1 itu. Okey. Alhamdulillah. So interaksi seharian wajib. InsyaAllah ini interaksi kita seharian. Ini slide saya yang terakhir untuk taklimat ni. Pertama, hari-hari minima sehari seayat, minima sehari seayat, lihat makna baca Quran, lihat makna dan perkata dan terjemahan. So kita kena ada perkata, kena ada terjemahan. Itu untuk membina kosakata Quran. Okey. Yang kedua, aplikasikan apa jua topik ilmu yang telah dipelajari. Jadi kita bukan baca terjemahan saja, nanti kita akan aplikasikan topik pertama, topik kedua, topik ketiga pada setiap modul tu. Barulah kita nampak, kita akan ingat dan kita tak akan lupa apa yang kita pelajari kerana ada interaksi seharian dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ketahui latar belakang ayat dan ringkasan tafsir. Kalau kita dah tahu ayat tersebut, perkata terjemahannya, dah tahu aplikasikan sudut bahasa, fahamkan latar belakang ayat. Ayat ni sebenarnya Allah bicarakan tentang apa? Who's the audience? Kemudian ada tak kait dengan turunnya ayat sebab apa? Perlu ada ringkasan tafsir. Sebab tu kita ada aplikasi, kita ada laman web, mana yang dipercayai, yang tabar untuk kita rujuk. Jadi kenalah sentiasa orang-orang yang sedang belajar ni, dia sentiasa berinteraksi dengan Quran. Masya Allah, pahala cukup besar. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya
Al-Quran. Okey, sampai sini saja. Minggu depan kita akan masuk fahami 5 dasar ilmu bahasa Quran pada minggu hadapan. Dah mulalah. Minggu depan kita dah mula pengajian kita mengikut topik kita. Hari ini hari pertama. Sekarang nak kenalkan tadi taklimat daripada pihak admin kita. Kemudiannya sedikit sebanyak rangsangan daripada teman-teman. Dan kemudian Ustaz membuka sesi pertama ni dengan pendekatan, sistem, bahan-bahan pengajian. Kita dapat secara umumnya, secara dasarnya kita tahu apa yang kita akan lalui. Bagaimana kita akan lalui. Dan apa ciri-ciri pelajar yang berjaya kita dah terangkan tu. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah SWT. Anda punya tugas sentiasa satu berdoa pada Allah. Kerana nakkan ilmu, Allah yang beri ilmu. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Ar-Rahman, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Bukan saya. Kena ingat tu. Saya akan kongsi saja asas ilmu bahasa Quran. Tapi yang mengajarkan Allah SWT. Allah pilih siapa yang nak beri. Maka nak Allah berikan, minta pada Allah. Doa pada Allah. Itu satu. Ingat 2, banyak-banyakkan istighfar. Banyak-banyakkan istighfar. Kerana setiap hari kita buat dosa. Tanpa kita sedari, hati kita terhijab dengan dosa-dosa kita. Tanpa sedari. Dan kita tidak istighfar yang terbit daripada hati. Kita istighfar tu daripada lidah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau tak silap saya, mengatakan apa dengan seorang, kamu beristighfarlah atas istighfar kamu. Beristighfarlah di atas istighfar kamu. Kerana istighfar kamu belum sungguh-sungguh yang terbit daripada hati. Lisan saja. Astagfirullah, tidak yang terbit mohon ampun pada Allah. Jadi dengan mohon ampun pada Allah, istighfar, Al-Quran, ilmu Al-Quran akan masuk dalam hati yang bersih. Kerana Al-Quran itu bercahaya. Ilmu Quran bercahaya. Dia masuk pada hati yang bersih. Sungguh-sungguh. Ayat nombor 2. Doa, banyak istighfar, dan ketiga memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kerana memperbanyakkan selawat, kelebihan manfaat dia dahsyat. Dia akan membuka kekeluan lidah kita. Dia akan melepaskan segala ikatan yang ketidakpastian. Dia akan memudahkan perjalanan. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW, dan jangan hanya fokus pada Quran, tetapi lupa siapa yang memperjuangkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini 3 perkara. Jelas tuan-tuan muslimin, insya-Allah? Jelas. Alhamdulillah. Jadi Ustaz mengharapkan andai kata ada kelas fizikal, jom sama-sama kita pergi kelas. Kita akan bidat bergrup. Tolong kita sungguh-sungguh korbankan kerana Allah SWT. Tak setiap minggu dalam kelas. Tak, bukan setiap minggu. Once in a while, kita datang kelas. Kerana cabarannya memang berat, Ustaz katakan nak belajar online ni. Especially nak ngaji Quran, nak belajar bahasa Quran. Kerana ada yang cabaran kat rumah, tak dapat fokus. Saya faham. Ada pula yang macam-macam, tak berikan tumpuan. Kalau dalam kelas memang barakah. Anda tak ke mana-mana. Depan saya kat situ kita buka kitab, kita ngaji. Betul tak tuan-tuan sekalian? Bukan sampai 3 jam ngaji. 1 jam lebih. Kalau di physical class pukul 8 start. 8 start, 9.30 habis. Habis lah, halas. Minggu depan tak datang, dia bukan tiap minggu. Tapi perlu ada pengajian fizikal. Saya benar-benar merayu pada anda semua. Mudah-mudahan Allah tak letakkan sifat macam malas-malas lah, letih lah. Itu semua dah masuk era digital dah macam gini dah. Tapi kita agak cautious. Kalau kes naik, kita takkan ada lah physical class. Dan dalam kelas pun kita ada jarak selamat. Kita ada protokol-protokol tertentu insya-Allah Ta'ala. Dan banyak sekarang masjid pun dah rapatkan saf. Ada kelas-kelas lain pun dah fizikal. Kita pergi pasar pun fizikal. Kita naik bas MRT, takkanlah kita nak pergi kelas pun tak boleh. Dan pusat At-Tartil pun sebelah dekat Gilang pun. WS at Changi. Semoga Allah permudahkan. Cukup sampai di sini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita menutup taklimat ni? Ustaz. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit lah. Apa di kalau sana? Kita kurang bacaan kita pun tak faham pasal Quran betul.
Ada masalah tak dalam kelas ni? Cik Zainal Kita ke? baca, kita Quran tak begitu pandai sangat. Okey. Baik. Ada masalah tak untuk kelas macam ni? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kemudahan, tidak ada siapa yang dapat menghalangnya. Itu kena percaya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah memilih seseorang itu nak diberikan ilmu, tiada siapa yang menghalangnya. Okey, itu satu. Maka kita doa, kita istighfar, kita selawat pada Rasulullah SAW. Anda yang tak fasih ataupun apa ngaji Quran, dia kena faham. Program ni program bahasa Quran. Jadi dia bukan minta anda untuk menderas bacaan. Itu menderas bacaan kelas yang lain lah. Kita pun ada kelas-kelas untuk ngaji Quran. Yang ini syaratnya anda sudah boleh mengenal huruf lah. Pasal nanti kita akan huruf hijaiyah kan. Huruf min, huruf hijaiyah, kita kenal huruf, dia dapat bantu kita. Itu syaratnya lah. Tapi kalau apa-apa pun cuba, kalau tak dapat pun boleh maklumkan pada kita, tak masalah. Tapi insya-Allah Ustaz yakin kalau anda ikhlas, doa pada Allah, dan Ustaz akan terangkan pelajaran ini dalam bahasa Melayu. InsyaAllah, dan dimudahkan. Okey, boleh Tuan? Tuan Ustaz risau? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang lain ada apa soalan? Silakan. Silakan bertanya. Okey, kalau tidak ada apa soalan, kita akhirkan kelas kita ini insyaAllah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan bersemangat kita insyaAllah. Dipermudahkan urusan kita dan mudah-mudahan perjuangan kita ini mudah-mudahan kita akhirnya mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Okey, maaf ada soalan ni Asif. Sekiranya wanita dalam haid masih boleh teruskan pengajian? Boleh. Kalau anda haid pun boleh mengaji. Boleh ngaji dalam bahasa Quran, tak masalah. Kita bukan menyentuh Quran mushaf atau membaca dengan niat untuk pahala. Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sila maaf Ustaz.